Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bercadang dah fikir lama dah sebenarnya saya nak buat satu siri berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul, iaitu 25 orang Nabi dan Rasul. Sebenarnya 25 orang Nabi dan Rasul ni saya dah buat itu 2 tahun yang lepas. Cuma kali ini saya terpanggil nak buat lagi sekali, nak upgrade dari sudut konten, dari sudut audio, dari sudut lighting, kesemuanya lah. InsyaAllah input pun ataupun konten pun saya ada tambah lagi supaya ringkas, padat dan anda semua boleh faham lagi berkaitan dengan siri para rasul dan para nabi. InsyaAllah kita akan buat seorang demi seorang. Baik, video pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan manusia yang pertama, nabi yang pertama, rasul yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa nabi ataupun siapa manusia yang pertama yang Allah ciptakan? Soalan ini sangatlah simple. Saya yakin kesemuanya boleh jawab siapa manusia pertama, kan? Siapa rasul yang pertama, siapa nabi pertama. Cuma mungkin manusia susah nak bagi tahu 25 orang nabi dan 25 orang rasul, siapakah mereka. Ulul azmi pun mungkin ada yang tak mampu untuk jawab. Tapi saya yakin manusia pertama semua orang tahu, dialah Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita bin siapa, binti, bin dan sebagainya sampai kepada Nabi Adam. Adapun Nabi Adam macam mana pula? Islam ada jawapan. Yang mana Allah bagi tahu dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bahawasanya aku, iaitu Allah, nak jadikan satu khalifah, satu manusia di atas muka bumi. Lalu ketika itu jugalah Allah mengarahkan para malaikat yang dengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke bumi, pergi ambil tanah. Dan kata para ulama, tanah itu bersifat ada yang basah, ada yang keras, ada yang kering lah. Maka tanah tu daripada negara mana, wallahu alam. Yang kita tahu, tanah yang diambil oleh para malaikat adalah di bumi. Maka bila mana diambil tanah, maka tanah itu sifatnya basah, maka Allah jadikan jasad Nabi Adam alaihi salam. Allah bentukkan jasad Nabi Adam alaihi salam, yang mana kita tahu ketinggian jasad Nabi Adam bukan macam kita 60 hasta. 60 hasta ni sangat tinggi. Maka ketika mana jasad Nabi Adam telah pun terlantar, telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu belum lagi dimasukkan ruh dalam jasad Nabi Adam. Hanya ada satu jasad sahaja. Dan ketika itulah bila mana para malaikat dengar yang mana Allah nak jadikan manusia, Allah nak jadikan satu makhluk lagi. Maka para malaikat pergi tengok Allah tengah menjadikan Nabi Adam punya jasad. Dan ketika itu adanya satu makhluk lagi, yang mana bukan dalam kalangan malaikat, tapi dia adalah iblis. Iblis ini adalah bersifat jin, yang mana Allah angkat darjatnya boleh duduk bersama dengan para malaikat. Itu saya dah buat video dia. Maka bila mana datangnya malaikat, datangnya iblis melihat jasad Nabi Adam yang terlantar, ketika itulah apa iblis buat? Iblis masuk ke dalam jasad Nabi Adam. Iblis masuk dan iblis keluar daripada jasad Nabi Adam alaihi salam. Dan kata iblis, sesungguhnya makhluk ini bersifat dengan lemah, dalamnya kosong. Tengok keangkuhan iblis bila mana dia tahu Allah nak jadikan satu makhluk lagi di atas muka bumi, yang mana makhluk itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka bila mana jasad pun telah sedia, Allah masukkan ruh. Kata Nabi SAW bila mana menceritakan perihal kejadian Nabi Adam alaihi salam, Nabi kata ruh Nabi Adam alaihi salam dimasukkan daripada atas membawa ke bawah. Kan kalau ada sakaratul maut, ada orang nak meninggal, ada orang dalam keadaan sakaratul maut, apa yang berlaku? Daripada bawah dia akan turun sampai atas. Tapi kalau jasad nak masuk daripada atas sampailah ke kaki. Dan ketika itulah kata Nabi SAW, ketika mana Allah masukkan ruh dalam jasad Nabi Adam, ketika mana jasad itu sampai ke mata, Nabi Adam buka kedua matanya dan Nabi Adam melihat buah-buahan dalam syurga. Dan bila mana ruh tu sampai ke bahagian perut, Nabi Adam merasai kelaparan, rasa nak makan buah tu, rasa nak pergi ambil buah tu. Kata Nabi SAW. Dan bila mana roh itu sampai ke bahagian kaki, Nabi Adam bangkit nak capai makanan buahan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana kejadian Nabi Adam telah pun diciptakan, roh telah pun dimasukkan.
ketika itu jugalah Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Banyak sangat ilmu yang Allah ciptakan, banyak sangat ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebab itulah kita boleh tengok hari ini berapa banyak bahasa yang dituturkan oleh manusia di atas muka bumi, berapa banyak bahasa yang ada. Bahasa itu, bahasa ini, itu ini, semuanya kembali kepada Nabi Adam alaihi salam yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu jugalah bila mana Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu dan sebagainya, Allah mengarahkan, Allah keluarkan satu arahan kepada para malaikat, kepada semua makhluk ketika itu untuk usjudu li Adam, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kesemua sujud kecuali satu makhluk yang bersifat angkuh yang tak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu ditanyakan, wahai iblis, dia adalah iblis, kenapa kamu tak mau sujud kepada Nabi Adam? Dalam keadaan kesemua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ingat, manusia adalah satu makhluk yang paling bongsu di atas alam ini. Makhluk yang terawal Allah ciptakan adalah malaikat, makhluk terawal adalah jin, binatang, kesemua yang antara yang terawal. Manusia paling bongsu Allah ciptakan. Bayangkan ketika itu belum ada manusia, makhluk paling mulia di sisi Allah adalah malaikat. Kenapa? Sebab tugas malaikat, perihal kerja malaikat hanyalah beribadah kepada Allah semata-mata. Tidak ada melainkan ibadah kepada Allah, yang menyebabkan malaikatlah makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana Allah jadikan satu manusia yang bernama Adam alaihi salam, ketika itulah malaikat dengar satu arahan daripada Allah untuk usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat tahu sesungguhnya manusia ini, sesungguhnya makhluk bersifat manusia ini adalah makhluk yang lagi mulia daripada mereka, dan mereka akur dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, melainkan seorang. Dia adalah iblis, yang menyebabkan iblis ada bersifat dengki. Iblis kata Nabi Adam adalah manusia yang lemah, makhluk ini bersifat yang lemah, tidak ada apa-apa, dalamnya kosong dan sebagainya, yang menyebabkan iblis tak sujud hormat langsung dan dia lupa. Iblis lupa sesungguhnya yang memberi arahan itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam. Bukan malaikat yang beri arahan, tapi Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam ini memberi arahan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi disebabkan ada hasad dengki, ego dalam diri dia, menyebabkan dia mengetepikan arahan daripada Allah. Dia lupa siapa yang memberi arahan kepada dia ketika itu. Dan Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumaat, diturunkan ke bumi juga pada hari Jumaat. Ulama memberi pandangan Nabi Adam alaihi salam hanya tinggal di syurga Allah hanyalah setengah hari sahaja, separuh hari sahaja, tak lama, tak cukup satu hari, separuh hari sahaja. Ingat, waktu masa alam akhirat, waktu syurga tak sama dengan waktu dunia yang kita berada sekarang. Ulama nisbahkan satu hari di dunia yang kita berada sekarang, 24 jam dunia, menyamai 1000 tahun alam akhirat. Seolah-olah tambah tolak Nabi Adam berada di syurga Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun dunia. Sangatlah lama. Maka dalam keadaan begitulah, bila mana Allah jadikan Nabi Adam rasa sunyi. Kan, rasa sunyi. Maka Allah ciptakan satu pasangan yang sangat mulia juga di sisi Allah yang bernama Hawa. Dan ketika itu jugalah bila mana Hawa dengan Adam alaihi salam diciptakan, maka kata Allah kepada mereka, wahai Adam dan Hawa, hiduplah kalian dalam syurga, pergilah ke mana kalian mahu pergi, makanlah apa yang kalian mahu makan dalam syurga, melainkan satu pokok janganlah kalian dekati, janganlah kalian makan pokok itu. Tahu tak kenapa Allah tak izinkan kalian untuk makan pokok ini? Kerana seandainya kalian makan pokok ini, maka kalian akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Ketika itu jugalah kesemua pakaian daripada syurga yang mereka pakai, luruh kesemuanya. Kurniakan kepada mereka kesemuanya anak mereka kembar.
yang mana mereka ada 20 orang kembar dan kesemua anak Nabi Adam dan Siti Hawa mempunyai 40 orang anak. Di era zaman itu telah pun ada yang melakukan dosa besar, tapi mensyirikkan Allah tidak ada lagi. Orang yang mula nak buka aurat telah pun ada pada era itu. Pada permulaan manusia, era kejadian manusia, telah ada orang yang nak membuka aurat.